Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mutafaddilil mahmud, ar-rahimul wadud, al-malikil ma'bud, al-ma'ruf likamalil kiram. Ahmadahullahu subhanahu subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata arshih wa midada kalimatihi. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Thumma amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallahil azimi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzil, wa ba'da an aqula a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, wa anzala Allahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Shadaqallahul 'azim. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi amat dikasihi dan dimuliakan seluruh ahli jemaah kita yang ada pada malam ini, khususnya di anjung Al-Quran dan Sunnah ini. Mudah-mudahan Allah berkati, limpahi serta anugerahkan kepada kita kebaikan, keselamatan, kesejahteraan hidup dunia dan akhirat insya-Allah. Mengawali pertemuan yang baik pada malam ini, suka untuk saya membawa satu riwayat yang disebut oleh Imam Muslim di dalam Jami' Sahihnya daripada seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, masyhur namanya dikenali sebagai Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Telah berkata Abu Sa'id bahawa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini telah bersabda, ada seorang laki-laki yang Allah anugerahkan laki-laki ini hidup di zaman Bani Israel, tanpa disebut nama laki-laki ini siapa, tetapi dia beriman kepada Allah. Allah jadikan kehidupan laki-laki ini bermula dari usia mudanya, sehinggalah dia berkahwin, mempunyai anak, sehinggalah sampai ke usia tua. Laki-laki ini disebut di dalam Sahih Muslim, lam ya'mal khairi qad. Sepanjang hidup tu, start dari remaja, dewasa, kemudian berkahwin, ada anak, sampai usia tua, lam ya'mal khairi qad, tak pernah sekali pun buat baik, tak pernah. Sama ada kebaikan dia untuk agama Tuhan, tolong orang lain, ataupun untuk diri dia sendiri, tak pernah. Lam ya'mal khairi qad. Oh, dahsyat. Macam mana seorang hamba dia hidup dalam keadaan tak pernah buat baik, lalu sampai usia tua laki-laki ini, bila sampai Allah terbitkan rasa penyesalan di dalam hatinya. Allahu Akbar. Kata dia, banyak kesempatan di usia yang telah pun dia lalui, yang telah dia tinggalkan begitu sahaja tanpa dia buat baik. Bila menyesal di usia tua, dia berfikir, kalau-kalaulah kebaikan ini dibuat di usia tua, pasti tidak boleh menampung kebaikan yang tidak pernah dia buat ketika mana dia berada di usia muda. Menyesal sungguh. Penyesalan dia ini sehingga membawa kepada satu tahap, dia kumpulkan semua anak-anak dia, lalu dia memberikan satu wasiat. Wasiat ni saya yakin dan percaya, saya, tuan-tuan,
sebagai ayah, demi Allah kita tak akan buat wasiat seperti ini. Demi Allah tidak. Bila dia tengok anak-anak dia sudah berada di hadapan. Ya abnai, wahai anak kesayanganku. Idza mittu fa'ahrikuni. Kalaulah ayah yang kamu sayangi ini telah meninggal dunia, kembali ke rahmatullah, fa'ahrikuni, bakarlah jenazah ayah. Dahsyat. Tak ada orang buat wasiat seperti itu. Paling tidak kita kata, kalau ayah mati esok, harta banyak jangan balah dah. Bagilah ikut faraid ke, bagilah ikut suka, bagilah molek-molek jangan balah. Ambil sikit seorang, kemudian duduk molek-molek. Mari laki-laki ni, oleh kerana tak pernah buat baik, dan dia takut kalau dia mati, Allah memberikan azab kepada dia, disebabkan kebaikan yang tak pernah dia buat. Dia sebut kepada anak dia, idza mittu fa'ahrikuni. Kalau ayah kamu ni mati, bakar jenazah ayah. Sehingga dia menyatakan, sekiranya masih tersisa tulang belulang setelah jenazah aku dibakar, tumbuklah ia, hancurkanlah ia, lumatkanlah ia, tiup agar dia terbang bersama debu di udara. Allahu Akbar. Takdir Allah Ta'ala, mati sungguh laki-laki ini. Dan oleh kerana wasiat telah dibuat, dan yang menjadi saksi ke semua anak-anak dia, mati ayah bakar sungguh. Masih tersisa tulang disulbi atas punggung belakang ni. Tulang itu dihancur lumat sehingga menjadi debu, ditiup bersama dengan angin di udara. Mati sungguh. Tiba-tiba kata Nabi, hatta jaa yaumal qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Faqama rajul, Allah bangkitkan laki-laki ini. Dan ketika dia bangun di hari kiamat, terkejut dia. Kenapa boleh bangun semula? Kenapa hidup semula? Bukankah aku telah wasiatkan kepada anak-anak aku supaya bakar jenazah aku? Mudah-mudahan Allah tidak akan bangkitkan aku. Kerana apa? Sudah tidak ada tersisa apa-apa. Allah Ta'ala tanya laki-laki ni, ya rajul, kenapa kamu lakukan? Lima fa'alta hadha, kenapa kamu buat sedemikian? Jawapan laki-laki ini mengundang rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Ya Rabb, makhafatuk, wahai Tuhanku, aku buat seperti ini, aku wasiatkan hanya 100 bab. Sebabnya adalah aku takut pada hari ini kamu akan memberikan azab di atas kebaikan yang tidak pernah aku buat, bermula usia muda sehingga usia tua. Lalu Allah perintahkan malaikat, ambil laki-laki ini, iring dan persilakan dia masuk ke dalam syurga. Allahu Akbar. Kesimpulan yang sedikit daripada kisah yang ringkas ini, setinggi mana dosa seorang hamba yang kita lakukan, selangit tinggi keampunan Allah kepada orang yang melakukan dosa. Bahkan Allah membuka pintu taubat pada siang hari untuk memberikan keampunan orang-orang yang melakukan dosa pada malam hari. Bahkan Allah membuka pintu taubat pada malam hari untuk memberikan keampunan orang-orang yang melakukan dosa pada siang hari. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu manusia ini nanti bila mana dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah, kemudian dia melakukan kembali dosa itu dan dia minta ampun kepada Allah, Allah tetap memberikan keampunan. Dan besarnya rahmat kasih sayang Allah ini, kalaulah laki-laki ini tidak pernah buat baik, seperti itu Allah memberikan kesudahan. Sementara lagilah kita, orang-orang yang mesti ada kebaikan yang pernah kita buat. Semoga Allah jadikan asbab kebaikan itu menyebabkan nanti kita akan dimasukkan ke dalam syurga Allah, insya-Allah. Mudah-mudahan
mukaddimah ini memberikan manfaat kepada saya dan kita semua. Saya membaca ayat di awal tadi, iaitulah ayat hujung ayat daripada surah An-Nisa pada ayat 113. Allah menyebut wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Allah telah menurunkan khusus kepada kita lah manusia ini. Spesifik Allah sebut kepada Nabi. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Ayat 113 muka surat 96. Ayat berada pada halaman itu, kedudukannya paling bawah sekali. Allah menurunkan dua nikmat yang besar. Pertama namanya Al-Kitab, yang kedua namanya Al-Hikmah. Kemudian Allah sebut wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Kami ajar kamu sesuatu yang kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu menyembah Allah, kami ajar bagaimana cara nak menyembah Allah. Kamu tidak tahu bagaimana tata cara salat, kami ajar bagaimana kamu ingin salat. Apa jua kehidupan yang perlu untuk kamu tahu, kami ajar, kata Allah. Hujung ayat itu Allah suruh kita kenang wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Sungguh besar nikmat, kurniaan, ganjaran, kelebihan, anugerah yang Allah bagi kepada kita cukup besar. Fadlullahi 'alaika 'azima, kepada kamu Muhammad, kepada sekalian manusia. Allah mengguna dengan single, guna perkataan dengan individu untuk menunjukkan bahawa tiap-tiap manusia tidak terkecuali mereka dikurniakan dua nikmat yang besar. Saya ingin membawa satu kisah. Pada tahun kelima kenabian, kurang lebih 8 tahun sebelum berlakunya peristiwa hijrah dari Makkah menuju ke Yathrib. Dulu saya pernah sebut, kalau tidak silap saya lah, kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam tahwil, tukar nama Yathrib kepada Madinah. Kita sebut dulu bahawa Yathrib ini dinisbahkan namanya kepada seorang laki-laki, iaitulah Yathrib ibnu Kan'an. Dia seorang Yahudi yang juga merupakan penduduk asal di tempat tersebut. Dan dia sendiri tidak mengetahui apakah nama tempat itu, melainkan dia nisbahkan kepada dirinya, dinisbahkan kepada namanya. Maka orang kenal tempat tersebut namanya Yathrib. Di sisi yang lain, perkataan Yathrib menunjukkan sesuatu yang tidak baik. Kejelekan, keburukan, kehinaan, sesuatu yang tidak baik. Kerana pada waktu itu, awal-awal dalam peristiwa hijrah di kalangan para sahabat, termasuk Abu Bakar, Bilal ibn Rabah, Abdullah ibn Rawahah, dan sebahagian besar yang lain, sampai sahaja di bumi Yathrib, semuanya jatuh sakit, demam. Kerana udara yang terlalu kotor, dan juga sebaran daripada satu pokok yang bernama gharqat. Pokok gharqat ni dia tumbuh di satu tempat namanya Baqi'. Sebelum Baqi' menjadi makbarah rasmiyah li ahli Madinah, Baqi' ini namanya Baqi' al-Gharqat. Baqi' yang dipenuhi dengan tumbuhan berduri. Allahu a'lam. Ada satu riwayat yang menyebut bahawa tumbuhan berduri inilah yang akan ditanam oleh orang-orang Yahudi, khususnya Bani Israel, yang menjadikan ia sebagai pagar kepada bumi Palestin. Allahu a'lam. Lalu Nabi tahwil, Nabi tukar. Kerana udaranya tak comel, kemudian ada pula tumbuhan yang berduri, beracun dan sebagainya, Nabi tukar kepada Madinah. Baik. 8 tahun sebelum peristiwa ini berlaku, tahun kelima kenabian,
tahun itu dinamakan dengan Amun Hijratain. Tahun 2 kali berlaku hijrah. Amun Hijratain. Hijrah ke Madinah tak berlaku lagi. 8 tahun lepas peristiwa ni baru berlaku. Tapi nama tahun tu Amun Hijratain. Tahun 2 kali hijrah. Baik. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang kembali ke rahmatullah pada tahun 852 Hijrah, menyebut di dalam kitabnya yang cukup popular, Fathul Bari Bisyarhin As-Sahihul Bukhari, memulai kisah ini nombor hadis 2297. Ada satu riwayat daripada Ibnu Ishaq yang bercerita tentang kisah ini, seorang wanita namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha, atau nama sebenarnya Hindun binti Abi Umayyah, yang dia merupakan isteri kepada Abu Salamah ibnu Abdun al-Asad. Kahwin 2 orang ni Allah anugerahkan 4 orang anak. Pertama namanya Salamah, yang kedua namanya Umar, yang ketiga namanya Durrah, yang keempat namanya Zainab. Akhirnya setelah kematian suami, pada tahun keempat hijrah, dia berkahwin dengan Nabi SAW dan memakai gelaran Ummul Mukminin, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah dia cerita, di awal-awal Islam, di kalangan para sahabat tak ramai yang masuk. Yang masuk Islam pada waktu itu boleh dikira berapa jumlah dan bilangannya. Ada cabaran yang hebat, yang tiap-tiap hari kami ditohmah, dicaci, difitnah, dimaki hamun, diugut, bahkan dizalimi, sehinggalah diancam bunuh sekiranya tidak meninggalkan agama Muhammad. Kalau kembali kepada agama nenek moyang mereka, selamat. Begitulah tiap-tiap hari. Dan kita tahu lama dah, ada satu rumah yang menjadi tempat atau platform dakwah Nabi. Rumah yang dimiliki oleh Al-Arqam Ibn Abi Al-Arqam. Wallahu alam, ada orang kata berhampiran ataupun berada di Bukit Jiyad. Ketika kerajaan Saudi melakukan pemetaan semula kepada seluruh sejarah yang ada, tidak pula dinyatakan rumah tersebut berada di tempat seperti mana yang didakwa oleh setengah pihak. Wallahu alam. Setengah orang menyebut rumah dia jauh sedikit daripada rumah yang menjadi orang terpenting melawan dakwah Muhammad, iaitu Abu Jahal. Kita keluar daripada pintu Marwah, selepas kita sa'i tahallul, kita keluar sebelah kanan tu ada deretan tandah hujung rumah dia. Wallahu alam, tidak ada riwayat yang kuat menyatakan sedemikian. Nabi menyampaikan dakwah di situ. Baik. Lalu Ummu Salamah dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami ditindas, difitnah, dimaki hamun, dicaci, dizalimi, bahkan diugut pun. Sebelum daripada kami menerima dakwah ini, hidup kami biasa saja. Masuk Islam, diugut bunuh." Lalu Nabi tanya kepada Ummu Salamah, "Hal turidu an i'adah? Adakah kamu berhajat untuk kembali semula ke agama kamu?" Maksudnya apa? Seakan Nabi nak tanya dia, menyesal kau masuk Islam. Gitulah. Demi Allah, kalau nyawa menjadi galang ganti, itu akan persembahkan untuk agama Tuhan. Allahu Akbar. Lalu Nabi SAW memberi solusi kepada dia. Baik, begini. Idhabu ilal Habasyah, fa inna biha malikan la yuzlamu minhu ahadan. Baik, kalau begitu, pergilah kamu semua
ke satu tempat namanya Habasyah. Fa inna biha, nanti sampai kamu di sana, kamu akan dapati ada malikan, seorang raja. Yang raja ni dia memerintah, la yuzlamu minhu ahadan, seorang pun dalam kalangan rakyatnya tidak pernah dizalimi, tidak pernah. Nak tunjuk betapa adilnya raja ni memerintah, sedangkan dia bukan Islam. Dia bukan Islam. Adilnya rakyat tidak dizalimi. Cuma Ummu Salamah tak tanyalah pula, Habasyah ni duk mana? Dan hari ni dalam globe Ethiopia lah. Sedikit tentang perjalanan ini. Bila kita tengok distance, jarak dari Makkah menuju ke Habasyah, bukan dekat. Jaraknya 4,830.55 km. 4,830.55 km. Kurang lebih bersamaan 3,001.23 batu. Oh, jauh, bukan dekat. Perjalanan darat hanya 1,210. Selebihnya baki 3,000 lebih perjalanan laut. Orang Arab, bukan setakat laut, air nak jumpa orang payah. Dalam satu komuniti ada sebuah telaga. Bukan pahit pilih macam rumah kita, Kowe pun jauh sekali. Nak ambil air tu, letak di rumah, orang Kelantan kata karas sendiri telaga. Tarik sendiri air. Ambil dan pikul air, buat balik ke rumah. Habis dalam botol mereka. Kemudian isi semula. Nak jumpa air tu susah satu. Tempat permainan mereka pula di As-Sahra, pada pasir. Tiba-tiba nak berjalan, laut pula. Allah takdirkan hijrah kali pertama ke Habasyah ini berlaku. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari menyebut, kali pertama hijrah ini ke Habasyah yang terlibat hanya 15 orang. 11 daripadanya laki-laki, 4 wanita. 15 orang. Nak berjalan 4,000 lebih itu 15 orang. Satu tujuan menyelamatkan akidah yang mereka anuti, agama yang dibawa oleh Muhammad ini. Demi Allah mereka tidak akan tinggalkan. Jauh pun jauhlah. Allahu Akbar. 15 orang ni pula bukan calon-calon orang, bukan kecil-kecil anak. Siapa mereka? Antara yang pergi adalah anak Nabi, namanya Ruqayyah binti Rasulullah, bersama suaminya Uthman ibnu Affan. Siapa lagi? Yang riwayat hadis ni, Ummu Salamah radhiyallahu anha bersama suaminya Abu Salamah. Siapa lagi? Adanya Uthman ibnu Maz'un, pemanah di dalam gelap. Siapa lagi? Ada seorang laki-laki, anak muda, umur 16 tahun. Namanya Mus'ab ibnu Umair. Nabi ni, bila sahabat masuk Islam, tanda kesyukuran Nabi ni, bila dengar sahabat masuk Islam, Nabi ni dia menangis. Menangis kegembiraan. Tapi bila Mus'ab ibnu Umair masuk Islam, tangisan Nabi ni lebih kuat daripada biasa. Kerana apa? Kerana satu, Mus'ab dia anak muda. Orang muda. Yang kedua, orang kaya pula. Yang ketiga, Mus'ab dia ada satu gelaran. Gelaran dia adalah U'tur Ahlul Makkah. Pemuda yang paling wangi di Mekah dia. U'tur Ahlul Makkah. Sehinggalah kalau sahabat melalui satu jalan, sahabat akan tahu jalan ini baru sahaja dilalui oleh Mus'ab. Kerana wangian itu ditinggalkan pada jalan tersebut. Oh, wangi. Dulu pun saya pernah cerita kot, ada satu minyak wangi yang menjadi kegilaan orang Arab lah. Namanya Lailatuz Zifaf. Harga cukup mahal, 210.9 ribu ringgit Malaysia.
Kalau jatuh setitik dalam mesin basuh kita, bukan setakat baju dengan mesin-mesin kita orang ni. Hari ni tahun lepas bulan 3 di ballroom Burj Al Khalifa UAE, kita masuk ballroom bawah tu, banyak kedai-kedai shopping complex. Ada satu kedai Otur perfume. Yang paling mahal dalam dunia sekarang ini perfume yang berada di situ. Nama perfume ini adalah Sumuh. Sumuh. Saya tak pasti dari sudut kuantiti dia berapa, tapi agak-agak kita sekitar 130 ml. 130 ml ni tak banyak. Ni berapa ml ni? 250. Separuh pada ni ustaz dah. Separuh daripada ni. Baik. Berapa harga dia? Separuh daripada ni, harga dia 5.4 juta duit Malaysia. Dia punya ketahanan wangi ini sehingga 200 tahun. Kalau kita pakai, Haji umur 60 katakan, umur 260 wangi lagi. Bukan maksud kita pakai tu kita wangi tak habis-habis dok. Ni dia punya ketahanan 200 tahun. Panjang dia berumur lah. Cerita dia kalau kita mati pun wangi lagi. Wangian itu adalah gelaran kepada Mus'ab ibnu Umair. Dia adalah U'tur Ahlul Makkah. Siapa dia? Mak ayah dia ni jutawan di Mekah. Player di padang pasir. Orang-orang yang nak keluar dari Makkah menuju ke mana-mana, berdagang, bisnes dan sebagainya, kena jumpa mak ayah dia dulu. Tanya mak ayah dia, beras nak bawa berapa, duit nak bawa berapa orang dalam perjalanan, macam-macam. Kerana apa? Mereka adalah player di padang pasir. Sehingga tak boleh terimanya mak ni anak masuk Islam. Anak orang muda, umur 16 tahun. Muda, cerdik pula. Bila dia tengok orang masuk dalam rumah Al-Arqam Ibn Abi Al-Arqam, dia tanya, apa yang berlaku dalam rumah ni? Seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya, mari aku bawa kamu masuk. Dia dengar kata-kata Nabi kita, dia dengar bicara, dia dengar ayat-ayat, dia dengar, ini satu benda yang ajaib, luar biasa. Kenapa manusia boleh tolak kata-kata seperti ini? Sedangkan aku ingin beriman dengannya. Dia beriman dengan Nabi. Start dia masuk Islam, mak dia tahu. Kad kredit kena ambil, kereta kena ambil, kunci rumah kena ambil. Ambil belakang, tarik semula. Sebelum ni ada sponsor, hak ni kerja sendiri ya. Tak sukanya mak dengan agama yang anak tu anuti. Pak walhan anak dia, bukan anak orang lain. Tapi agama tu menyebabkan, menyirat betul dia, marah sungguh pada anak. Tapi Mus'ab, dia tinggalkan, demi Allah, dia tinggalkan harta ni, demi Allah. Allah bahkan namanya dalam lipatan sejarah dahsyat. Ketika dibawa hidangan yang mahal kepada Abdurrahman ibn Auf, khadam dia bawa makanan, dia tengok makanan ni, dia menangis. Wahwa yabki, menangis dia. Abu Daud meriwayatkan kisah ini di dalam sunannya. Khadam dia tanya, limaza tabki ya Malik, kenapa kamu sedih wahai raja? Abdurrahman ni, khadam dia panggil raja. Besarnya jiwa di sisi khadam dia. Kenapa kamu menangis wahai raja? Atau wahai Malik, wahai tuanku, kenapa menangis? Dia tengok kepada hidangan, dia sebut satu kata-kata. Qutila Mus'ab ibn Umair fi yaumin Uhud wa huwa khairun minni. Aku tengok pada hidangan yang mahal ni. Aku cerita kepada kamu satu perkara. Telah terbunuh sahabat aku yang bernama Mus'ab ibn Umair, yang dia terbunuh di dalam peperangan Uhud, syahid dia. Demi Allah, wa huwa khairun minni, dia jauh lebih baik daripada aku. Kaya dia, kebesaran dia, pakaian dia, kelebihan dia mengatasi seluruh orang Mekah yang lain. Tiba-tiba waktu mati,
sahabat ambil ridah, sahabat ambil kain ridah, ataupun satu lagi ada istilah orang Arab selalu guna perkataan ni, saya tak ingat, yang dililit seperti imamah serban tu, tutup kaki nampak kepala, tutup kepala nampak kaki, tak cukupnya kain. Waktu hidup kalau dia menerima Islam sanggup tinggalkan, kalau dia tak terima dia kaya sampai sekarang. Nabi bila tengok jenazah ni, Nabi kata Allahu Akbar, la'allahu, semoga Allah ganti seluruh pakaian dia di dalam syurga esok-esok. Allahu Akbar. Dahsyat, orang hebat. 15 orang pergi, Allah takdirkan. Habis perjalanan darat, sampai pesisir pantai ni tak tahu nak pergi ke mana. Sebab bukan tempat dia. Allah takdirkan di situ ada 2 buah kapal. Imam Bukhari cerita satu-satu dalam riwayat ni. Yang kapal itu memang berkebetulan nak ke Habsyah. Allahu Akbar. Pergilah mereka bulan Rejab. Sampai bila? Perjalanan ini menempuh selama 60 ke 65 hari. Ui, dahsyat. 60-65 hari berjalan nak sampai satu tempat tu, semata-mata menyelamatkan akidah pegangan yang mereka anuti. Allahu Akbar. Selesai sampai 2 bulan. Duduk sana sehingga bulan Syawal. Masuk bulan Syawal, telah sampai kepada mereka 15 orang ni berita dari Makkah bahawa seluruh penduduk Makkah telah menerima Islam. Yang lawan Muhammad dulu, mari sokong Muhammad. Yang hina agama dulu, mari muliakan agama ni. Yang tak ikut dulu, hak tu lah hak ikut. Sampai berita seperti itu, sukalah mereka. Kerana apa? Dulu lari kerana ancaman bunuh. Hari ni orang terima dah. Bila orang terima, buat apa nak duduk tempat orang ni? Mesti nak balik. Biasalah pepatah Melayu pun sebut, hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri, mudah-mudahan tak hujan lah batu. Lebih baik tak hujan, gitu pula. Lebih baik negeri sendiri. Tinggal keluarga, sanak saudara, kerabat, jiran, tetangga, semata-mata menyelamatkan akidah. Bila jaminan keselamatan tu ada, apa duduk 4 orang lagi, mesti nak balik. Bukan dia, kita pun nak balik. Balik 60 hari pula. Balik sampai ke Makkah. Ringkas cerita. Sampai sahaja di Makkah, rupa-rupanya yang mereka dengar khabar itu tidak lebih hanyalah khabar angin semata-mata. Orang Terengganu kata kena lebong, kena tipu kita. Hak kita dengar tu rupa-rupanya khabar angin. Allahu Akbar. Cayanya kita balik. Riwayat yang tidak sahih menyebut dalam 15 orang ketika mereka balik, 2 daripadanya sempat dibunuh. Allahu Akbar. Tapi riwayat ni tak sahih lah. Bila balik tengok tidak seperti mana yang didengar khabar ketika mana mereka berada di sana. Baik tak payah balik. Gitu. Berlaku hijrah kali kedua ke tempat yang sama, ke Habsyah. Tetapi kata Imam Bukhari, perjalanan kali ini adalah dengan jumlah yang lebih ramai daripada perjalanan kali pertama. Iaitu sekitar 80 orang laki-laki, 19 orang wanita. Campur 99 orang, kurang lebih 100. Nak pergi kali kedua 60 hari pula. Dan bila nak pergi kali kedua, mesti lebih suka lah. Kerana apa? Dulu pergi 15 orang, hak ni pergi 100 orang. 100 orang ni mungkin ada adik-beradik, mungkin ada pak saudara, mak saudara, mungkin ada sepupu, mungkin ada kerabat, mungkin ada ahli keluarga. Suka lah. Dalam 100 tu ada juga
terselit-selit beberapa orang perwakilan Quraisy musyrik yang dihantar oleh pembesar. Kita tak lawan Muhammad sini tak apa. Kita tahu dia datang daripada mana. Siapa memberi perlindungan? Baik. Kita hantar perwakilan kita bawa hadiah sekali. Orang Islam pergi ke sana tangan kosong. Harta pun tak ada. Orang Quraisy musyrik kaya raya. Dia memerintah, khazanah Makkah dia yang pegang. Termasuk hadiah-hadiah yang mahal yang dibawa adalah satu hadiah istimewa berupa ukiran di atas kulit binatang, dan memang Habsyah pada waktu itu terkenal dengan ukiran tersebut. Mudah-mudahan bila raja tengok, oh, dia dengarlah kata-kata kita. Dia pakailah apa yang kita sebut. Kerana apa? Kita beli jiwa dah. Gitulah. Perjalanan ini berlayar selamat sampai di istana Najasyi yang memerintah negara Habsyah. Seorang laki-laki yusamman Najasyi. Nama dia Najasyi. Dia orang kulit hitam lah, Ethiopia. Sampai rombongan ini disambut menjadi tetamu diraja di istana Najasyi. Wallahu a'lam. Balai room seri dia bersama mana. Kalau rumah kita, ruang tamu lah tak? Orang Arab sebut salah al-istiqbal. Riwayat ni saya tak jumpa lah dari sudut kesahihan dia, tapi dikatakan istana Najasyi ini, di dalam istana ada 410 tiang. 410 tiang. Jarak satu tiang dengan satu tiang 40 orang pemuda dalam saf salat. Satu tiang ke satu tiang boleh sembahyang Jumaat. Agak-agak kalau 410 sama mana? Oh, besar sangatlah. Nak tunjuk kebesaran memang begitu. Dulu kerajaan Sabak, bagaimana istana dia besar. Sehingga ayat Quran tu cerita kan, siapa yang boleh bawa singgah sana, Nabi Sulaiman tanya, dari negeri Sabak bawa ke Palestin ini. Sampai-sampai di kalangan rakyat yang ada Palestin tengok, besarnya istana ni. Dan mereka semua ajib ketika ra'aitu hadha. Ajib, kejut. Besarnya istana ni. Gitulah ibarat. Disambut menjadi tetamu diraja di istana Najasyi. Masuk sekali orang-orang perwakilan Quraisy. Masuk. Tok hadiah dulu lah depan. Tok hadiah punya banyak sampai raja tanya, ila man hadha? Ni hadiah banyak ni kepada siapa? Ilaika ya Malik, kepada kamu semua, ambil lah. Kamu ni di pihak mana? Adakah ma'ahum, bersama mereka? Tak. Kami suku zakat tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Lalu raja tanya, ni datang bawa hadiah ni ada hajat apa? Wahai tuanku, kalau tuanku nak tahu, ni kelompok orang-orang Islam yang waktu duduk di Mekah, mereka lah yang memecah belahkan kami. Mereka lah yang porak-perandakan agama kami. Mereka lah yang menabur fitnah. Mereka lah yang halau kami dari rumah kediaman kami. Mereka lah yang pisahkan kami dari anak-anak. Mereka lah yang bunuh kerabat kami. Sehingga kami datang pada hari ini untuk memberi pengakuan bahawa mereka ni jahat. Jangan beri suaka perlindungan pada mereka. Oh, dahsyat. Kalau kita duduk di antara 100 orang tu, duduk saja kita. Mereka ni bagi hadiah pula mahal-mahal. Beli jiwa dah siap-siap. Kita nak bagi apa? Tak ada. Kosong. Jadi kalau cakap banyak pun raja tak dengar. Cuma Nabi SAW sebut dah dulu. Fa inna biha malikan la yuzlamu minhu ahadan. Raja ni sifat dia tidak akan menzalimi siapapun yang berada di bawah dia. Subhanallah. Maka raja kata nanti dulu. Nak dengar pula pengakuan dari pihak sana betul ataupun tidak sebagaimana yang difitnah disebut ni.
Faqama rajul, bangun seorang laki-laki yang juga merupakan ketua kepada rombongan ni. Siapa laki-laki ni? Laki-laki ini bernama Ja'far ibn Abi Talib. Siapa dia? Sepupu Nabi, abang kepada Ali karramallahu wajhah. Ja'far ibn Abi Talib, namanya di syurga adalah Ja'far At-Tayyar. Namanya di dalam medan peperangan Ja'far As-Sadiq. Ja'far bangun, dia sebut pada raja, ya Malik, wahai tuanku, kunna ahlul jahiliyah, ya, dulu kami hidup di dalam cengkaman jahiliyah. Yang pertama kami buat, na'budul asnam, kami sembah semua yang katakan berhala, semua kami sembah. Imam Bukhari di dalam membawa riwayat ini, nombor hadis 4827, Imam Bukhari cerita bahawa di Makkah pada waktu itu sekurang-kurang ada 360 berhala yang diikat di keliling Kaabah, termasuk di dalam Kaabah. Kalau ada 360 berhala, semua berhala tu kami sembah. Yang kedua kami buat, pertama kami sembah berhala. Yang kedua, wa na'til fawahish, yang dikatakan jahat, kezaliman, khianat, fitnah, adu domba, bunuh, zina, judi, minum arak, habis kami buat. Yang ketiga, na'kulul maitah, yang dikatakan bangkai, semua kami makan. Termasuklah sembelihan di atas nama berhala, hak tu kami makan. Yang keempat kami buat, wa nusi'ul jiwar, ya, yang jadi jiran tetangga dengan kami khianat mereka. Kami bunuh, kami pisahkan mereka anak-anak, kami halau mereka keluar dari rumah kediaman. Hatta aslahana hadha din, tu dulu, sehinggalah pada hari ini Allah bersihkan, sucikan agama kami ini dengan agama yang baru, iaitu agama Islam. Riwayat Imam Muslim menyatakan bahawa hatta ba'athallahu ilaina rasula, sehingga Allah kirimkan kepada kami seorang rasul, utusan Tuhan. Maka kami tinggalkan semua jahiliyah tersebut. Nak memastikan betul tak betul kisah ni, bila raja dengar, raja akan buat timbang tara lah. Tak? Hak ni tuduh, hak ni tak mengaku, tapi dia cerita benda yang benar. Hak ni tuduh sedak-sedak gamak dah dia tuduhnya. Bagi hadiah lagi, hak ni dia mengaku saja, hadiah pun tak ada. Dikatakan bahawa raja ni dia pilih 3-4 orang di kalangan tentera dia yang hebat. Dia kerahkan on the spot pergi ke Mekah. Pergi cari yang dikatakan Rasul Muhammad ni, pergi cari. Dengar sendiri daripada mulut dia. Selesai kamu dengar, kamu report kepada aku akan buat keputusan. So bila pergi, 60 hari pula. Nak balik 60 hari pula. 120 hari kena tunggu. Tapi adilnya raja ni, walaupun keputusan tak buat lagi, 120 hari itu tunggu. Bukan tunggu saja, diraikan sebagai tetamu diraja. Keputusan tak keluar lagi, ra'i tetap ra'i dia. Sampai mereka cari mana Muhammad, di mana rumahnya. Sampai sahaja dikatakan juga di dalam sebuah riwayat, tapi tidak kuat. Bila Nabi buka sahaja pintu rumah, setelah 3 kali nama Nabi diiadah, diulang, ya Muhammad, ya Muhammad, panggil nama lah. Nabi keluar sahaja dari rumah, Nabi tengok. Nabi sebut pada mereka, ja'a min ba'id, kamu ni datang dari tempat yang jauh. Nabi tak kenal, tapi Nabi tahulah. Maka kata perwakilan ni, na'am, ya. Nabi tanya kepada mereka, wa kaifa ikhwani, bagaimana sahabat-sahabat aku yang duduk di sana. Nabi sebut tu, Nabi tak tanya, tak tahu pun dia datang dari mana. Tapi Nabi ni sebab in huwa illa wahyun yuha, Allah kirim dah Jibril cerita nak mari ni.
hum aminun. Jangan bimbang Muhammad, mereka semua selamat. Nabi tanya, madza turid? Ni mari nak apa ni? Kami diutus oleh raja kami untuk mendengar dari mulut kamu sendiri apa-apa jua ayat daripada agama yang kamu anuti. Cerita kepada kami, kami akan selesaikan kes ni, buat balik keputusan kepada raja, raja akan putuskan. Nabi SAW membacakan beberapa ayat daripada surah Yasin. Yang kedua, dikatakan juga Nabi baca 10 ayat terakhir daripada surah Yasin. Kemudian setelah Nabi baca, Allah cerita gambaran bagaimana keadaan perwakilan orang-orang Habasyah datang dengar Nabi baca ni. Fa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam' mimma arafu minal haq. Muhammad, kamu akan tengok ketika mana mereka dengar ayat-ayat yang kamu baca, mata-mata mereka tafidu minad dam', bukan setakat bergenang, mencuruh-curuh jatuh air mata. Mimma arafu minal haq, kerana mereka sedang menyaksikan kebenaran yang kamu bawa. Selesai dengar, balik cerita pada raja sekian-sekian. Asyhadu annaka ya Rasulullah. Raja tu faqama ala maq'ad. Raja ni dia duduk atas singgasana lah. Singgasana ni kebesaran dia. Kan? Kalau bagi Allah ini arash, kemuliaan, bagi raja ni singgasana, kedudukan dia. Faqama ala maq'ad. Dia bangun dari singgasana yang dia duduk. Asyhadu annaka ya Rasulullah. Allahu akbar. 16 tahun selepas peristiwa ni, pada tahun 9 Hijrah, sebelum turunnya pensyariatan ibadat haji di Wadi Uranah Jabal Arafah, telah sampai berita kepada Nabi tentang kematian Raja Habasyah ni. Fa akhbarani bihinna anifan Jibril. Nabi duduk bersama para sahabat, Nabi cerita, fa akhbarani bihinna anifan Jibril. Baru sekejap tadi Jibril datang kepada aku. Jibril sampaikan kepada aku satu berita, qad tuwfiya rajulun salih. Telah kembali ke rahmatullah seorang laki-laki salih. Yusamman Najashi wa huwa min ba'id. Dia adalah Najashi yang datang dari tempat yang jauh, atau yang berada pada tempat yang jauh. Mari sama-sama kita solat jenazah kepada dia. Allahu akbar. Dalam solat jenazah pula Nabi doa. Macam kita sembahyang jenazah kita doa. Cuma kita doa dengan Nabi doa beza jauh lah. Nabi ni dia yang doa. Allahumma ghafir lahu warhamhu warfa' darajatahu minal mahdiyyin waghfir lana walahu ya arhamar rahimin. Satu-satunya riwayat yang Nabi tunaikan solat jenazah ghaib, walaupun berlaku khilaf. Ada beberapa sahabat yang lain lah, tetapi mereka hidup dengan Nabi, kemudian dia meninggal dunia, Nabi tak tahu dia meninggal dunia, sehingga sahabat lain cerita, sahabat kita meninggal dah. Nabi tanya, mana perkuburan dia, tunjuk kepada aku, kita nak pergi solat jenazah. Tapi Najashi, walaupun dia hidup satu tabaqat, dalam ilmu hadis dia sebut satu tabaqat, satu zaman, cuma dia tidak yatalaqqa mutalaqqiyan, dia tak datang jumpa Nabi, Nabi tu pun tak pergi jumpa dia, maka dia bukan sahabat. Yang popular masyhur siapa? Uwais Al-Qarni. Adakah dia sahabat? Bukan. Dia duduk di Qaran, jauh ribuan kilometer. Cuma kenapa? Kerana dia satu tabaqat dengan Nabi. Ramai lagi sahabat lain yang namanya tidak dijulang di dalam sirah, tapi dia hidup sahabat, dia hidup di zaman Nabi, dan dia bukan sahabat. Laki-laki ni tak jumpa Nabi, dia boleh beriman dengan kata-kata Nabi. Nabi terima kasihnya pada dia, Allah bagi suaka perlindungan pula, kenang jasa 16 tahun lepas sembahyang jenazah pada dia, doalah pula, subhanallah. Al-Imam Al-Bukhari bercerita tentang kisah ini di dalam Jami' Sahih Al-Bukhari, nombor hadis 1245. Al-Imam Muslim
bercerita di dalam Jami' Sahih Muslim nomor hadis 951. Semoga Allah memberikan kemuliaan kepada dia. Kesimpulan daripada kisah yang sedikit. Allahu Akbar, betapa mulianya seorang manusia ketika mana dia menegakkan Al-Quran dan sunnah yang diturunkan kepada dia. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Raja ni dia dengar ayat-ayat yang dibaca oleh Muhammad ni melalui perwakilan yang dia hantar. Dan sunnahnya dia memberikan perlindungan kepada orang-orang yang bersama dengan Muhammad. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Ya, raja ni dia dulu tidak beriman. Allah ajar dia cara untuk beriman. Dia masuk Islam. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Pengakhiran nikmat kepada raja ini, Allah memberi kemuliaan dengan Nabi SAW mendoakan kepada dia. Semoga Allah juga menganugerahkan kepada kita pengakhiran kehidupan yang baik, perjalanan usia yang penuh berkat, serta amal ibadat yang penuh berpahala insya-Allah. Sekali lagi terima kasih di atas perhatian, mohon maaf di atas segala kekurangan dan kesilapan. Insya-Allah kita bertemu di lain kesempatan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.